Buletin Didik 2 April bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada halangan buat mana-mana individu termasuk ahli politik pembangkang memasuki sekolah bagi mengadakan program. Namun kebenaran itu dengan syarat mereka mesti mematuhi garis panduan dan tata cara ditetapkan Kementerian Pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, pihaknya sudah mengeluarkan garis panduan ST14/2023 berhubung tata cara kemasukan ke dalam premis sekolah kepada semua pihak. Ia bukan sahaja tertumpu kepada orang kenamaan, malah ahli politik termasuk individu mewakili badan bukan kerajaan NGO dan perseorangan. Beliau yang menghadiri majlis iftar bersama kira-kira 1,000 warga pendidikan di Institut Pendidikan Guru Perlis di Kangar semalam menjelaskan proses itu sudah pun diperincikan dalam garis panduan itu termasuk kebenaran mesti diperolehi dalam 30 hari. Mengikut garis panduan ini perlu dinyatakan siapa menjemput dan siapa yang ingin masuk ke sekolah tersebut itu mesti mengemukakan permohonan serta mesti ada perincian objektif, program, tujuan program dan apa impak kepada program. Mengulas lanjut, Fadlina berkata sekiranya didapati tiada permohonan dilakukan, kementeriannya menerusi pentadbiran sekolah mempunyai kuasa untuk menghalang sebarang pihak atau individu daripada memasuki premis persekolahan. Fadlina menegaskan peraturan berkenaan tertakluk kepada semua pihak tanpa mengira fahaman politik dan juga NGO. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan kekosongan jawatan disebabkan guru bersara awal akan diisi segera bagi memastikan ekosistem pendidikan tidak terganggu akibat kekurangan guru. Kementeriannya mengambil maklum terhadap isu yang berlaku namun melihat situasi guru bersara awal tidak dipengaruhi oleh sebab negatif semata-mata. Ujarnya terdapat banyak faktor guru bersara awal, antaranya faktor keluarga dan keuangan yang sudah stabil. Ada juga kerana isu lain seperti isu kesihatan, kesenjangan menguasai digital dan masalah lain seperti masalah mental. Bagaimanapun, KPM sentiasa mengambil serius isu ini dan pihaknya menyediakan pelbagai langkah menangani perkara terbabit termasuk berbincang dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk memastikan tempat guru yang bersara awal ini segera diganti. Mengulas lanjut, Fadlina berkata pihaknya sentiasa meningkatkan profesionalisme supaya guru boleh terus bertahan dalam sistem pendidikan. Tambahnya, KPM juga mewujudkan ekosistem sokongan yang berkait rapat dengan hubungan kesihatan mental dan emosi, sokongan profesionalisme dan pembangunan supaya guru dapat melihat hala tuju kerjaya mereka dengan jelas. Bertadarus Al-Quran merupakan salah satu pengisian Ramadan yang menjadi amalan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah di Kangar Perlis. Keseluruhan warga sekolah meluangkan masa 30 minit membaca Al-Quran berdasarkan juzuk ditetapkan sepanjang bulan suci ini. Kesemua pelajar tingkatan 1 hingga 6 terlibat dalam amalan bertadarus yang berlangsung dalam kelas masing-masing. Mereka dipimpin nakibat atau ketua dalam kalangan pelajar sendiri. Setiap hari waktu 1.40 habis PDP, semua kelas akan ada tadarus Al-Quran. Setiap kelas ada nakibat masing-masing lah yang akan memimpin bacaan Al-Quran itu. Bagi pelajar tingkatan 1, bacaan Al-Quran akan dipimpin pelajar dari tingkatan 5 dan 6. Amalan bertadarus itu membantu mengeratkan silaturahim dan saling memperbetulkan bacaan. Kalau ada baca salah, kami akan tegur dari segi tajwid ke makhraj ke. Saling tegur menegur. Ya, saling tegur menegur. Amalan bertadarus dalam kalangan guru dan kaki tangan pentadbiran juga berlangsung serentak di ruangan pejabat, bilik guru dan makmal komputer. Menurut pengetuanya Syakira Ahmad, amalan itu dilakukan sebelum waktu pulang tanpa mengganggu sesi pembelajaran. Selain bertadarus, pelajar yang belum khatam Al-Quran akan dibantu dan dibimbing oleh beberapa orang guru sehingga berjaya khatam Al-Quran dengan mahir. Semasa pelajar lain bertadarus di dalam kelas, kita ambil pelajar-pelajar yang belum lagi khatam Al-Quran, dibimbing secara individu lah untuk dikhatamkan dan mereka akan mengikuti majlis khatam Al-Quran di hujung program Ihya Ramadan. Akan berada di atas pentas, diraikan lah. SMKA Perempuan Alawiyah mempunyai 661 pelajar tingkatan 1 hingga 6 merangkumi keseluruhan 31 kelas. Prihatin dengan nasib 100 pelajar sekolah rendah dan menengah dari 3 buah kampung di Keluang Johor yang menjadi mangsa banjir baru-baru ini, Yayasan Atfar Jannah tampil menghulurkan bantuan bagi meringankan beban. Sumbangan tersebut melibatkan 47 penerima dari Kampung Bentung, 45 dari Kampung Palembang dan 8 dari Kampung Yap Tausah.
Sumbangan baucer bernilai RM150 itu untuk setiap seorang berbelanja di Pasaraya hari-hari disampaikan pihak Persatuan Kasih Prihatin Malaysia, Pekasih Johor di 3 kampung terbabit semalam. Pengerusi Pekasih Johor Jaafar Matek berkata pihaknya simpati dengan mereka yang mengalami saat-saat sukar ketika ini, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan dan tidak lama lagi akan menyambut kedatangan Syawal. Justru beliau mengharapkan kerjasama berterusan antara Yayasan Atfal Jannah dengan Pekasih Johor bagi membantu mereka yang memerlukan. Bertemu kembali. Kaki tangan Universiti Malaysia Perlis UNIMEP mengambil inisiatif terpuji mengumpul duit sesama mereka bagi menyediakan juadah berbuka puasa kepada kira-kira 19,500 pelajar universiti tersebut sepanjang bulan Ramadan. Lebih menarik, kira-kira 600 kaki tangan serta 150 sukarelawan terdiri daripada pelajar universiti itu bergilir-gilir bergotong royong menyediakan juadah berbuka tersebut. Sumbangan daripada seluruh kaki tangan tersebut berjaya dikumpul sebanyak RM30,000 selain dana daripada syarikat luar sebanyak RM25,000. Ia dimanfaatkan bagi membeli keperluan bahan memasak untuk pelajar terbabit yang tidak perlu lagi mengeluarkan perbelanjaan berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan ini. Majlis berbuka puasa dikelolakan Pusat Islam dan Pembangunan Insan pimpin UNIMEP dengan kerjasama Pusat Tanggungjawab PTJ Universiti itu diadakan setiap hari sepanjang Ramadan kecuali pada hari Minggu. Penganjuran majlis ini nyata memberi peluang dan menggalakkan kaki tangan untuk bersedekah di bulan yang mulia ini di samping dapat beramah mesra dengan pelajar-pelajar UNIMEP. Program berbuka secara percuma itu dimulakan dengan aktiviti memproses dan menyediakan bahan mentah diikuti aktiviti memasak bergotong royong. Makanan yang siap dimasak kemudian dihidangkan di atas tikar untuk dinikmati bersama-sama sebelum menunaikan solat sunat tarawih. Seorang ibu tunggal mengakui makanan sumbangan orang ramai menjadi juadah buat 7 anaknya berbuka dan bersahur sepanjang Ramadan. Bagi Roha Mokhtar, 57 tahun, kadang-kala dia tidak kisah tidak menjamah makanan asalkan anak-anaknya tidak berlapar, lebih-lebih lagi ketika menjalani ibadah puasa. Dia akan datang ke dataran Larkin Johor Bahru setiap hari untuk mengambil makanan sumbangan orang ramai. Malah pada bulan puasa ini, ada yang menyumbang pakaian dan barangan dapur. Alhamdulillah, diorang beri bantuan makanan. Syukur Alhamdulillah, anak-anak pun dapat. Saya pun dah ambil baju apa yang mereka kasih. Alhamdulillah lah. Bulan puasa ni? Bulan puasa ni pun syukur Alhamdulillah, bazar pun ada kasih saya bantuan. Saya dapatlah bagi menyanyi untuk anak-anak. Walaupun gaji kecil, saya tak kisah. Janji saya dapat kumpul untuk duit raya anak-anak saya beli baju. Itu yang penting saya kata. So, biasa macam mana bila nak buka puasa macam mana? Biasa ke? Kalau nak buka puasa, biasa kita akan pinjam api dekat bahagian kedai. Kita akan menumpang, kita makanlah sambil menumpang api kat situ. So, sahur macam sahur? Sahur kadang-kadang ada makan, kita makan. Tak ada makan, kita tak sahur. Dia bersyukur kerana ada pihak yang simpati dan mengizinkan Roha dan semua anaknya berumur 10 hingga 21 tahun menumpang di bilik sebuah pejabat koperasi. Sementara itu, seorang gelandangan yang mahu dikenali sebagai Muhammad mengakui statusnya sebagai bekas banduan menyukarkan dia mendapat kerja dan hanya mengambil upah harian apabila ada yang datang memberi apa sahaja kerja. Kalau time ada kerja, saya tak ada datang lah. Kalau ada kerja, kalau tak ada kerja, saya datang. Kerja tak tentu lah? Kerja tak tentu. Tidur kat mana? Mata. Mata, tidur mata. Kaki 5 ke apa? Kaki 5 lah. Tapi kalau nak sewa bilik pun, kenapa kita bukannya ada pun duit. Cukup makan. Sementara itu, seorang sukarelawan Chin It Siang, 55 tahun berkata, dia akan ke dataran Larkin setiap hari bermula jam 5 petang untuk mengumpul makanan atau barang sumbangan orang ramai. Saya sini dah 3 tahun lebih. Sebab dulu saya pun datang ambil makanan. Lepas tu saya pun bantulah mereka kerja semua kan.
Lepas tu orang yang hantar pun sekarang ada makanan semua serah pada saya. Dan saya sampai masa pukul 6 tepat saya mesti agihkan. Berapa ramai? Sini sekarang dah tak ramai macam dulu lah. Sekarang ada 40 lebih, 50 lebih, kadang sampai 60 pun ada. Tak tentu. Kebanyakan sini semua asnaf yang pendapatan kurang punya orang. Dan ini pula bahan masakan yang sering digunakan dalam pelbagai hidangan tradisi masyarakat Jawa ketika bulan Ramadan, iaitu tempe. Malah permintaan bagi sajian seisi keluarga itu meningkat sehingga 500 kg sebulan berbanding 200 kg pada hari biasa. Menurut pengusaha tempe dari kampung Sijangkang Batu Tujuh, Kuala Langat, Siti Umi Kalsum Ismail, tempe seringkali menjadi pilihan masyarakat Jawa untuk dimasak, antaranya sebagai menu sambal goreng untuk hidangan bersahur atau berbuka puasa. Ujarnya, dia dan suami Zamri Imam 55 tahun mula mengusahakan perniagaan tempe sejak tahun 2002 untuk dijual ke pasar malam, pengusaha kantin dan peniaga makanan sekitar Kuala Langat. Menggunakan resepi turun-temurun ibunya, tempe turut dijadikan produk lain seperti kerepek menjelang Aidilfitri ini. Kami meneruskan delegasi perniagaan ini menjual ke pasar-pasar malam, pengusaha-pengusaha kantin dan peniaga-peniaga makanan dan terus kepada pengguna. Selain bantuan mesin memproses kacang soya dan mencampur ragi, pasangan itu turut dibantu beberapa pekerja bagi proses pembungkusan. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat PPKL Dr. Abdul Razak Kasbullah berkata, unit peladangnya pernah menerima anugerah unit peladang terbaik hasil usaha ahlinya seperti Siti Umi Kalsum dan Zamri. Justru unit peladang kawasan itu sentiasa membantu pengusaha tempe daripada aspek keuangan dan pemasaran. Permainan lompat tali bukan hanya sukan yang lebih dikenali sebagai aktiviti riadah, namun ia juga merupakan sukan yang dapat memupuk semangat komuniti serta penjagaan kesihatan. Semangat ini disemarakkan dengan anjuran bengkel lompat tali yang berlangsung di Space Rubik, Puchong semalam. Acara senaman sukan ringan ini merupakan acara pertama dianjurkan pengeluar minuman probiotik terkemuka dunia Yakult dengan kerjasama Persatuan Lompat Tali Malaysia. Kami menjalankan acara ini sebab nak menggalakkan komuniti supaya mengamalkan gaya hidup sihat, buat physical activity, bersenam, lompat tali. Dan walaupun pada bulan puasa ni kita masih boleh lakukan senaman ringan untuk kekalkan kesihatan badan. Acara dimeriahkan dengan kehadiran peserta daripada pelbagai generasi dan kaum yang berminat untuk menyertai sukan lompat tali. Program ini selaras dengan misi Yakult untuk menyokong segala program dan aktiviti yang dapat membina kesihatan tubuh badan yang baik melalui penjagaan usus. Menzahirkan imajinasi dalam bentuk lukisan. Itu yang dilakukan oleh Nyoh Yiwun, remaja ceria pengidap autism berumur 20 tahun ini. Siapa sangka remaja ceria ini mempunyai peminatnya tersendiri apabila ada yang membeli lukisan hasil karyanya. Nyoh Yiwun atau lebih mesra disapa Yiwun umpama hidup dalam dunianya sendiri kerana beliau mampu menghasilkan lukisan fiksyen seawal usia 4 tahun dan seolah-olah tidak pernah kekeringan idea. How do you feel about the drawing after you finish painting it? You feel good? Alright. What kind of cartoon character that you like to draw? Yeah, I usually have a thing for both Western cartoons and anime. Meskipun Yiwun baru sahaja membuka galeri di situ, karakternya yang peramah menyebabkan beliau mudah disenangi. You like to friend with Yiwun? Yes. Is she kind? Yes, she's kind. So do you think her paintings are pretty? Pretty. Cerita bapa Yiwun, Edward Nyoh, dia sebenarnya tidak menyangka anaknya mempunyai minat mendalam terhadap seni lukisan. Baginya, meskipun pengidap autism sering dikatakan mempunyai kebolehan melukis, namun beliau berpendapat tidak semuanya begitu. Kanak-kanak autisma tidak serupa, dia punya isu tak sama. So, ibu bapa kena fokus on what they are good in.
ada sikit, ada kelebihan sini, ada kelebihan sana. So macam anak saya, dia suka. So sebagai parent kena encourage. Ribuan peminat kasut sneakers berhimpun di Singapura bagi menghadiri konvensyen kasut terbesar SneakerCon. Ia juga adalah lokasi hentian pertama acara itu di Asia Tenggara. Kebanyakan pengunjung yang hadir adalah peminat pelbagai kasut edisi khas dan terhad yang hanya boleh didapati di sini. What's really unique about SneakerCon Singapore is the cultivation of all sneakerheads gathering from across the region. We have people here from Indonesia, Thailand, Brunei, Malaysia. It's a really amazing thing to see sneakerheads unite from around the region to gather for this event. Actually, we are so excited. Actually, this one was postponed during the pandemic. It's supposed to be during the pandemic. We heard about the news of the SneakerCon, but yeah, we're happy that it goes on and now it happened. So we're all excited. That's why there's a lot of fanatics of the sneaker. Selain penjualan kasut, banyak acara menarik turut diadakan yang memberi peluang buat pengunjung memenangi kasut kegemaran mereka. Lebih 15,000 pengunjung dijangka menghadiri konvensyen selama 2 hari ini dengan kira-kira 10% penjualan tiket adalah daripada pengunjung luar negara. SneakerCon turut menjelajah ke lebih 20 buah bandar di seluruh dunia termasuk New York, Los Angeles, London, Shanghai, Sydney dan Toronto. Menjelang Sukan SEA Kemboja 2023, tanpa penampilan skuad terjun elit, atlet senior Ui Zi Liang mengingatkan penerjun muda negara bekerja lebih keras mengekalkan dominasi Malaysia di kolam renang dalam Tamasya Dwi tahunan itu. Pada tamasya yang berlangsung bulan depan, Malaysia memberi laluan kepada penerjun muda untuk mendapatkan pendedahan antarabangsa. Ui Zi Liang yang menyertai kejohanan terjun jemputan umur Malaysia ke-54 di Pusat Akuatik Bukit Jalil siang tadi nyata sukar dicabar dalam acara kegemarannya 3 meter papan anjal apabila muncul juara. Zi Liang mengumpul 452.35 mata, jauh mengatasi dua rakan senegara Chiu Yi Wei meraih perak dengan 407.10 mata, manakala Muhammad Syafiq di tempat ketiga 402.70 mata. Susulan tidak menyertai Tamasya Sukan SEA 2023, atlet berusia 26 tahun itu berharap wakil negara Muhammad Syafiq Puteh dan Gabriel Gilbert Daim akan melakukan yang terbaik dan mempertahankan pingat emas dan perak yang dimenangi mereka dalam acara 3 meter papan anjal lelaki. I think dia orang kena work harder lah. Lagi-lagi pun nak ganti tempat saya, menang dululah. Itu saya boleh cakap lah. Sementara itu, penerjun wanita negara Kimberly Bong mengungguli acara 3 meter papan anjal. Kimberly mengumpul 280.55 mata untuk pingat emas, manakala rakan sepasukannya Ong Ke Ying meraih perak dengan 252.80 mata dan Alicia Lim dari Singapura melengkapkan podium dengan 171.30 mata. Penerjun kelahiran Sarawak itu antara sandaran negara pada Sukan SEA di Phnom Penh bulan depan. Meskipun masa agak suntuk, Kimberly yakin mampu menampilkan yang terbaik buat negara. Because I know my body well, so I think it's not a problem. And dalam masa yang singkat, 2 dives maybe, it's not impossible for me. Pengejaran buat Sri Pahang di arena sendiri semalam apabila dipaksa berkongsi mata. Ketika kemenangan dilihat dalam genggaman, kelekaan Sri Pahang pada masa kecederaan membolehkan Kedah menjaringkan gol penyamaan. Berlangsung di Stadium Darul Makmur Kuantan, Sri Pahang dipaksa bekerja keras apabila Kedah melakukan asakan awal. Begitupun menuju penghujung babak pertama, tuan rumah mula mendapat rentak dengan melancarkan serangan bertali arus. Tamat separuh masa pertama, kedudukan terikat tanpa jaringan. Minit ke-62, Pahang dihadiahkan sepakan penalti susulan bola terkena tangan pemain Kedah. Stefano Brundo mudah menyempurnakannya untuk tuan rumah mendahului 1-0. Seharusnya 3 mata dalam genggaman Pahang apabila sekali lagi diberikan sepakan penalti 4 minit sebelum perlawanan tamat. Namun sepakan yang diambil Lucas Silva melewati palang gol. Bagaikan mendapat nafas baharu, Kedah bangkit melancarkan serangan pada minit-minit akhir permainan.
Hasilnya 2 minit memasuki masa kecederaan, Jonathan Balotelli berjaya mengikat kedudukan 1-1. Keputusan seri membolehkan Kedah melonjak ke tangga kedua meminta Sabah FC, manakala Pahang terlepas peluang memperbaiki kedudukan dan berada di tangga kelima. Ketika ramai yang memperkatakan kehebatan skuad elit bersaing di kelompok teratas Liga Super, tanpa disedari pasukan kerdil PDRM mula mencuri tumpuan apabila mencatat kemenangan ketiga. Kejayaan 1-0 mengalahkan Kuching City menyaksikan PDRM kini melonjak ke tangga kelima. Bertandang ke Stadium Negeri Kuching, PDRM tenang menyerap asakan awal tuan rumah Kuching City. Separuh masa pertama berakhir tanpa jaringan. Dibimbing pengendali muda Azmi Aziz 48 tahun, PDRM mula menguasai permainan pada babak kedua. Rentetan serangan pasukan pelawat memaksa Kuching FC terpaksa bertahan. Sehinggalah minit ke-73, kesilapan umpanan belakang yang dilakukan pemain tuan rumah dihukum Bruno Suzuki. Jaringan tunggal Suzuki sudah memadai buat PDRM mengumpul mata ke-10 menyamai kutipan mata Sri Pahang. Manakala Kuching City yang dibimbing jurulatih berpengalaman Irfan Bakti tewas buat kali kelima berturut-turut bergelut di tangga kedua tercorot mengumpul 3 mata. Sementara itu, di Stadium Tuanku Abdul Rahman Baroi, Negeri Sembilan mencatat kemenangan kedua menewaskan Kelantan. Tuan rumah membuka jaringan pada minit ke-16 menerusi bekas pemain kebangsaan Mahali Jasuli. 9 minit sebelum rehat, kedudukan kembali seimbang apabila Kelantan dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan Ismail Akinade. Namun Negeri Sembilan kembali di depan pada minit ke-38 selepas hantaran Mahali ditanduk kemas Harold Makgulon. Permainan tambah rancak, Kelantan sekali lagi menyamakan kedudukan juga hasil tandukan Akinade pada minit ke-53. Tuan rumah nyata tidak tertekan dengan kebangkitan Kelantan apabila menyumbat gol ketiga pada minit ke-76 menerusi tolakan mudah Muhammad Syahril Fikri. Seminit sebelum perlawanan tamat, Casagrande memastikan kemenangan 4-2 Negeri Sembilan. Selepas 5 perlawanan, Negeri Sembilan di tangga ke-7 mengumpul 8 mata. Manakala Kelantan 6 kali beraksi, kekal dengan 4 mata di kedudukan ke-11. Perlumbaan kereta lembu tahunan di Kemboja menjelang Tahun Baru Khmer mengakhiri buletin didik. Saya Mdi Saleh, selamat hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.